Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kali ini kita nak belajar tentang mikroorganisma. Apakah itu mikroorganisma? Okay, jadi pada akhir pembelajaran ini, pelajar seharusnya dapat mengelaskan mikroorganisma yang ada di muka bumi ini kepada 5 kelas, dan juga kita nak lihat ciri-ciri setiap kelas mikroorganisma tersebut. Okey, jadi di sekeliling kita ni sebenarnya terdapat banyak mikroorganisma. Kita tak nampak. Kenapa? Kerana mikroorganisma ni adalah satu organisma yang sangat-sangat kecil. Kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kita tak boleh tengok, oh itu kenal tu, itu virus, oh itu bakteria, tak boleh. Jadi kita hanya boleh lihat melalui mikroskop. Ada mikroorganisma yang beri kesan buruk kepada kita, yang memudaratkan. Sebagai contoh, virus selsema, hacun selsema, dan juga demam malaria yang disebabkan oleh protozoa. Walau bagaimanapun, ada juga mikroorganisma yang sangat berguna dalam kehidupan kita seharian. Contohnya yeast. Yeast kegunaannya dalam roti, dan juga yogurt mengandungi bakteria baik untuk sistem penghadaman kita. Alright, jadi pada akhir pembelajaran ini diulang, anda seharusnya dapat mengelaskan mikroorganisma kepada 5 kelas. Apakah kelasnya? Dan juga kita nak lihat ciri-ciri pelbagai mikroorganisma tersebut. Kita nak tengok sifat dia, dan kita nak lihat bagaimana ciri-ciri tersebut telah mengelaskan dia kepada kelas-kelas tersebut, 5 kelas tersebut. Kita lihat dulu secara umum. Mikroorganisma ni adalah unisel. Kebanyakannya adalah unisel. Apakah itu unisel? Unisel adalah organisma yang mempunyai satu sel sahaja. Anda dah pelajari dalam sains menengah rendah, unisel. Dan memang mikroorganisma ni kita tak boleh tengok mata kasar, kita boleh tengok melalui mikroskop sahaja. Sebagaimana dalam grafik ini, kita tengok dia joget-joget kat situ, joget-joget, tapi kita hanya boleh lihat melalui mikroskop sahaja. Jadi apakah 5 kelas mikroorganisma tersebut? Yang pertama, bakteria, fungi, protozoa, alga, dan juga virus. Jadi kita nak lihat apakah ciri-ciri yang telah membezakan kelima-lima mikroorganisma tersebut. Kita lihat sekarang ciri-ciri mikroorganisma tersebut. Kita nak fokus kepada 4 ciri tersebut. Apakah ciri-ciri itu? Kita nak lihat dari segi appearance, yang adalah rupa bentuk bentuk dia. Bentuk bulat ke, bentuk leaf ke, dan juga habitat. Habitatnya adalah tempat tinggal, juga pemakanan, nutrition, dan juga cara mikroorganisma tadi membiak. Kita lihat bakteria dulu. Kita lihat ciri-ciri bakteria. Ini adalah contoh bakteria. Nampak ini bakteria. Bakteria adalah unisel juga, unisel mikroorganisma unisel, satu sel. Dan juga julat saiznya. Julat maksudnya paling kecil dan juga paling besar. Paling kecil dia boleh, kalau ikutkan fakta di sini 0.5, tapi pernah terbaca hari itu ada 0.2. Jadi kita bacakan yang kat sini, 0.5 mikrometer, mikrometer kepada hingga 10 mikrometer. So ini sangat kecil, 0.5.
Sesetengah bakteria, contoh ini, bergerak menggunakan macam ekor kat sini, dinamakan flagellum. Okey, ada nampak itu. Alright, jadi kita nak tengok apakah bentuk-bentuk bakteria tadi. Okay, jadi yang pertama ada 4 rupa bentuk dia. Yang pertama bacilli. Bacilli ni bentuk rod. Okay, bacilli, jenis bacilli, contoh E. coli, bakteria yang telah boleh menyebabkan sakit perut. Biasanya kalau makanan tak cuci dengan baik lah, ataupun pengendali makanan itu tidak membasuh makanan selepas daripada toilet. Okay, so ini contoh Helicobacter pylori. So ini bentuk bacilli ataupun rod. Okay, seterusnya bentuk coccus. Coccus ni dia bulat. Okay, jadi bulat-bulat macam bola ini adalah bentuk coccus. Seterusnya yang berpusing-pusing, berpiling. Piling ni kita panggil spiral, berpusing-pusing, berpintal, berpiling. Dan yang terakhir, bentuk yang terakhir, vibrio. Okay, vibrio ni dia bentuk macam huruf, macam simbol koma. So bentuk vibrio. Jadi ada 4 bentuk utama bakteria. Jadi diharap pelajar dapat mengingat bacilli ataupun rod, coccus, spiral dan juga vibrio. Okay, sila rujuk buku teks lah untuk nama-nama tersebut. Biasakan dengan ejaan yang betul. Okay, seterusnya kita nak lihat kepada habitat. Seterusnya kita nak lihat habitat, tempat tinggal bakteria. Okay, jadi bakteria ni sebenarnya dah wujud pada awal kehidupan di bumi, berbilion-bilion tahun dahulu. Jadi tak hairanlah terdapat beribu-ribu spesies bakteria. Bakteria boleh dijumpai bukan sekadar di sekeliling kita sekarang, tetapi di seluruh muka bumi, seperti tanah, tumbuh-tumbuhan, manusia dalam perut kita, dalam apa-apa saja tempat badan kita, dalam haiwan, terdapat banyak bakteria. Okay, so ini contoh dalam tanah, dalam tumbuh-tumbuhan, dalam manusia dan juga dalam haiwan. Dan bakteria ini boleh hidup dalam keadaan suhu yang tinggi seperti dalam glasier. Glasier ni dalam high temperature, suhu yang tinggi. Glasier ni adalah kawasan yang airnya panas secara semula jadi, ataupun hot spring macam ada di Perak tu kan, hot spring. Walaupun panas, bakteria masih boleh hidup, tapi bakteria tertentu sajalah. Okay, tak lupa juga dalam keadaan yang sejuk sebagaimana di Antartik, okay, juga bakteria boleh hidup. Okay, bagaimanakah bakteria tadi mendapat makanan dia? Okay, jadi kita lihat yang pertama, fotosintesis. Okay, so sesetengah bakteria ni iaitu jenis autotrofik, iaitu yang boleh mensintesis, menghasilkan makanan mereka sendiri menggunakan tenaga cahaya ataupun tenaga kimia. Okay, dan juga melalui proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis semua dah tahu menggunakan
cahaya matahari untuk menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Okey, daripada karbon dioksida dan air lah. Jadi kat sini kalau kita lihat bakteria hijau kat sini, hijau-hijau ni biasa disebabkan klorofil. Okey, jadi klorofil ini menyerap tenaga cahaya matahari tadi untuk menghasilkan makanan bakteria untuk terus bertumbuh dan juga survive, hidup. Okey, seterusnya kita nak lihat kita nak lihat tak muncul lagi Okey, berada kat situ. Okey, kita nak lihat dari segi pembiakan bakteria tersebut. Jadi secara amnya terdapat dua jenis pembiakan. Jenis cara pembiakan bakteria. Yang pertama is asexual reproduction, pembiakan asexual. Alright. Dan yang kedua, pembiakan seksual. Setengah bakteria membiak secara asexual. Okay, so apa maksud sexual ini? Maksudnya bakteria tadi terhasil daripada satu saja, single induk yang single, satu saja induk dia menghasilkan anak daripada single. Okay, so yang satu lagi, itu parent cell, sel induk. Okay, belum habis lagi kat sini. Alright. Contoh asexual tadi adalah pembelahan kedua lah. Dia membelah daripada satu, membelah kepada dua. Okay, berbeza dengan sexual reproduction. Kita nak lihat yang kedua ini. Okay, jadi sexual reproduction ni dia ada dua sel. Tadi satu sel single. Sekarang dia ada dua induk dan dia bergabung dan menghasilkan sel anak. Dan ada juga contoh lain, contoh pembiakan lain seperti nama-nama lain, conjugation. Conjugation adalah contoh pembiakan secara sexual, iaitu ada dua induk. Okay, ada contoh kat situ. Okay, ada contoh. Alright, kita tengok contoh kat sini. Contoh bakteria Lactobacillus species dan juga E. coli. Okay, kita lihat. Bakteria seperti Lactobacillus species ini membiak secara belahan kedua. Okay, nampak ada single kat sini. Okay, jadi kromosom dia mengganda jadi dua. Asalnya satu mengganda kepada dua. Dan dia membahagi. Sebab tu kita panggil pembelahan atau pembelahan ganda dua. So kat sini, sebab dia berasal daripada sel sama, maka dia mempunyai kromosom yang sama. Okay, so ini adalah contoh asexual reproduction, pembiakan asexual. So macam mana pula masih lagi berkenaan dengan asexual, kita boleh skip lah yang ni. Kita nak tengok E. coli melalui kaedah yang kedua, kaedah seksual, iaitu conjugation. So kita tengok ada dua sel parent, sel induk sekarang. Okay, ada dua DNA lah sebab ada dua. Okay, jadi ini adalah sel penderma, sel penerima. Okay, ni pilus ni macam jambatan untuk DNA tadi ditransferkan kepada satu lagi. Okay.
penderma tadi mendermakan sebahagian daripada DNA-nya. Jadi bila dah ada DNA-nya kat sini, dia terputus tadi. Jadi dia dah terhasil satu lagi sel. Okey, so kenapa dipanggil sexual? Sebab individu yang terhasil ini adalah berlainan daripada induk. So, bilakah berlakunya proses conjugation ini? Berlaku dalam keadaan kekurangan makanan dan juga air. Okay. So, kebiasaannya bakteria membiak secara berhanda dua lah. So, ini dalam keadaan yang tak sesuai, iaitu kekurangan makanan dan juga air, dia membiak secara conjugation.